bayan yang tersebut. Jadi insya-Allah saudara-saudari akan bersama dengan saya dalam program Muqaddimah pada pagi yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para penonton muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini dapat kita bertemu dalam program Muqaddimah di TV 9. Tajuk perbincangan kita pada pagi ini iaitulah tentang lambaian Kaabah. Dari mana datangnya lambaian Kaabah? Mana bila kita sebut lambai, mana kita nampak macam ada gamitan, ada panggilan daripada Kaabah kepada kita. Apa cerita dia di sebalik lambaian ini? Bila sebut lambaian Kaabah, kita mesti ingat kepada sejarah lama Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam. Setelah membina Kaabah, biasalah kita selalu sering dengar Nabi Ibrahim AS ini meletakkan anaknya dan isterinya di Mekah. Kemudian setelah anaknya besar, Allah SWT perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS, wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Jadi Allah SWT bagi kepada Nabi Ibrahim tapak tempat untuk bina Kaabah. Dan Nabi Ibrahim AS telah datang ke Mekah mengajak anaknya, Nabi Ismail, supaya membina Kaabah. Pada waktu itu, Ismail mengatakan, saya sanggup membantu bapa untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi cerita Kaabah, pembinaan Kaabah yang begitu panjang, yang akhirnya apabila selesai pembinaan Kaabah, Nabi Ibrahim AS telah diperintahkan oleh Allah SWT supaya memanggil. Panggil ya Ibrahim, panggil orang datang ke Mekah. Ibrahim kata, ya Rabbi, suara saya ini tak sampai ke mana ya Allah. Macam mana saya nak panggil orang ramai yang datang ni? Allah SWT bagi arahan pada Ibrahim AS, ya Ibrahim, innama alaikan nida wa alainal balagh. Ibrahim, kerja engkau hanya panggil orang, jemput orang, yang menyampaikan kepada semua manusia, alaina. Allah SWT mengatakan kami yang akan menyampaikan jemputan ini. Lambaian engkau ini akan disampaikan kepada manusia. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim AS telah naik ke atas Kaabah. Ada yang mengatakan naik di atas makam Ibrahim yang ada hari ini. Bila naik atas ini, maka Nabi Ibrahim telah memanggil, ya ayuhan nas, innallaha qad ibtana lakum baitan fahujju. Wahai manusia semua, Allah SWT telah membina untuk kamu sebuah rumah yang disebut dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Allah Ta'ala gambar dalam Quran rumah ini yang dipanggil oleh Ibrahim ini, yaitulah sebuah rumah inna awwala baitin. Rumah yang pertama sekali dibina untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, bi alladzi bi Bakkah, yang terletaknya di Makkah. Mungkin kadang-kadang kita tanya, apa pula Makkah itu di mana? Yang selalu kita dengar di Makkah. Jawabnya, Makkah ini mempunyai beberapa nama yang banyak. Nama yang masyhur Makkah. Dalam Al-Quran saja pun Allah SWT sebut nama Makkah ini beberapa nama. Yang masyhurnya nama Makkah, Makkah Al-Mukarramah. Nama yang kedua, alladzi bi Bakkah, nama Bakkah. Mungkin kita tertanya pula, apa maksud Makkah, apa maksud Bakkah? Makkah maknanya tempat yang menghapuskan, yang menundukkan. Maksudnya kalau orang datang ke Mekah ini dengan dosa yang banyak, dia bertaubat kepada Allah SWT, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa dia. Makna menundukkan di sini, kalau orang yang datang ini dalam keadaan yang tidak baik, dengan niat yang tak baik, niat yang buruk, datang ke Mekah bukan nak beribadat, bukan nak bertaubat, tapi nak bermegah-megah, datang ke Mekah juga nak khianat kepada orang, nak ambil barang orang dan sebagainya. Apa jadi? Makkah juga akan menghancurkan orang tersebut.
Inilah yang perlu kita kena ingat. Apabila sebut tentang perkara Mekah, kita kena ingat tentang pantang larang yang ada di Mekah itu sendiri. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim. Allah Ta'ala telah gambarkan sesiapa yang cuba, bukan lakukan, cuba nak melakukan perbuatan yang tidak baik di Mekah, nuziqhu min azabin alim, kami akan timpakan ke atas mereka azab yang pedih. Ini perbeza di antara negeri lain. Negeri lain di tempat lain, kalau orang tu niat nak buat saja, dia tak lakukan, tak dosa. Tapi di Mekah, niat dia nak buat, sudah berdosa. Jadi Ibrahim apabila dia panggil, Allah SWT telah binakan untuk kamu sebuah rumah untuk beribadah, fahujju, maka datanglah ke Mekah ini. Jadi itu makna haji. Kadang-kadang kita tanya, apa makna haji? Haji itu maknanya qasad, menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan ibadah yang tertentu. Itu makna haji, qasad. Maknanya Ibrahim mengatakan, fahujju, maka datanglah kamu ke tempat ini. Datanglah ke Mekah. Jadi mengikut ahli tafsir meriwayatkan bahawa setiap orang yang ada di alam zuriat pada waktu itu telah memberi jawapan. Labbaika labbaik. Ya Ibrahim, ya Allah, kami telah menerima sahutan kamu. Siapa yang jawab sekali, maka dia akan pergi Mekah sekali. Orang yang jawab 2 kali, dia akan pergi Mekah 2 kali. Yang jawab lebih daripada itu, dia akan pergi ke sana lebih daripada bilangan. Jadi kita tak tahu berapa kali kita telah jawab kepada sahutan seruan Nabi Ibrahim AS yang tersebut. Jadi kalau orang itu jawab banyak kali, dah banyak kali dia pergi. Alhamdulillah. Jadi itulah kalau kita nampak di manakah cerita asalnya seruan Kaabah. Panggilan itu setelah Nabi Ibrahim panggil orang jawab di alam zuriat jawab, Allah SWT sebut dalam Al-Quran Karim, wa'azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah Ta'ala mengatakan, kamu panggil manusia, ya'tuka rijalan, ya'tuk, akan datang beberapa orang yang berjalan kaki dengan naik kenderaan, semua orang akan datang ke Mekah menyahut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana, apa maksud labbaik? Apa maksud seruan ini? Insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan bertemu. Alhamdulillah dapat kita kembali bersama dalam program Muqaddimah. Perbincangan kita pada pagi ini para penonton sekalian iaitulah tentang lambaian Kaabah. Saya telah jelaskan tadi di mana ceritanya datangnya seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah SWT sebagaimana dijanjikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kerja engkau hanya menyampaikan, jemput orang, aku akan sampaikan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala telah berfirman, wa'azzim finnasi bil hajj. Kamu nyatakan, jemput manusia datang kepada haji, ya'tuka rijalan, akan datang kepada kamu beberapa ramai orang. Dan naik kenderaan ada yang jalan kaki, min kulli fajjin amik, datang dari seluruh pelosok alam ini datang. Bila orang datang ke Mekah, diminta setelah kita selesai daripada berniat ihram, haji atau umrah, kita diminta supaya bertalbiyah. Apa makna talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu makna labbaik Allah. Labbaik Allah, ya Allah, kami menyahut seruan engkau ya Allah. Itu maksud labbaik Allah, maknanya kami menyahut seruan engkau ya Allah. Labbaik, ulang sekali lagi, kami menyahut, kami datang ini menyahut seruan engkau ya Allah. Maknanya kita telah menyahut jemputan daripada Allah SWT melalui lidah Nabi Ibrahim AS itu, kita telah pergi ke Mekah. Bila kita sampai di Mekah, apa perkara yang kita nak buat di sana? Apa perkara yang kita nak lakukan apabila kita sampai di Mekah setelah kita belajar labbaik Allahumma labbaik? Yang pertama sekali, para penonton sekalian, kita kena ingat, pergi ke Mekah menyahut seruan Allah ataupun menerima lambaian Kaabah ini tidak seperti kita pergi ke negeri lain. Mungkin tuan-tuan banyak mengembara, pergi ke Eropah, pergi ke Jepun, pergi ke mana-mana tempat, ke dalam negara pun, pelancongan dalam negeri pun banyak kita pergi, tempat-tempat sejarah, tempat-tempat yang cantik-cantik. Tetapi Mekah ini bukan pengembaraan biasa. Pengembaraan kita pergi, kalau kita nak pergi ke Mekah untuk mengembara, kita silap.
Karena di Mekah kita pergi dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beribadah ini mestilah kena tahu, mestilah kita kena belajar, mestilah kita kena mengetahui apakah adab, apakah peraturan, apakah cara, apakah syarat dan rukun yang mesti kita buat sebelum kita sampai ke sana. Karena inilah mungkin pihak yang bertanggungjawab tentang haji dan penganjur-penganjur umrah seringkali mengadakan kursus-kursus haji dan umrah kepada orang-orang yang akan berkunjung ke sana. Kerana amalan ini amalan yang tidak pernah kita buat. Bagi orang yang pertama kali nak pergi, ini amalan yang tak pernah kita buat. Kalau kita nak pergi ke satu bandar yang lain pun kita akan baca dia. Kalau kita beli barang-barang elektrik pun apa kita nak sebelum kita pasang itu, kita tengok dulu dia punya bagaimana cara pemasangan, bagaimana nak guna dia, dan alat-alat ada penerangan yang telah dibuat. Itu kita lihat. Kita nak pergi haji pun janganlah jadi satu ikutan ataupun jadi tren budaya saja. Orang pergi, kenapa kamu pergi haji? Pergilah, orang lain dah pergi, saya pergi juga. Tidak. Kita pergi ini menyahut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kita yang pertama sekali meletakkan beberapa perkara yang asas dalam diri kita. Yang pertama sekali kita pergi ini betul-betul kerana menyahut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana pergi niat nak tengok itu, tengok ini, atau niat nak melancong dan sebagainya. Kita pergi ini betul-betul niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mesti menyediakan perkara asas yang kedua selepas daripada niat, iaitulah punca keuangan yang kita nak guna. Kalau kita nak pergi daftar di pejabat tabung haji atau mana-mana tempat yang menguruskan tentang hal ini, mestilah duit, sumber keuangan yang kita nak guna ini daripada sumber keuangan yang betul-betul kita pastikan dia daripada harta kita yang halal. Kerana syarat dia banyak. Syarat ibadat ini bukan seperti benda lain. Kita mesti mencari harta yang halal. Ada kalanya kita mungkin keliru sebagai masyarakat. Apabila sebut tentang halal haram, kita hanya nampak kepada pemakanan saja. Bila ada cop logo halal, itu halal. Tapi dalam masalah keuangan, masalah pendapatan, kita juga mesti mengambil kira kerana perkara ini akan memberi satu kesan yang besar kepada ibadah kita. Itu persiapan yang kedua. Yang pertama sekali ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua daripada harta yang halal. Jadi kita tahulah harta ni mari pada mana hasil daripada kerja kita. Yang kerja kita pula tidak membuat perkara-perkara yang tidak baik, yang maksiat ataupun yang mungkar dan sebagainya, maka harta ini kita tahu harta itu harta halal. Persiapan yang ketiga, iaitulah tentang persiapan dari sudut fizikal kita. Kesihatan kita kena jaga. Di sana kita akan berjalan jauh dan sebagainya. Maknanya persiapan ini pun kita mesti jaga. Dan persiapan yang keempat, iaitulah persiapan ilmu pengetahuan tentang amal ibadat yang akan kita laksanakan di sana nanti insya-Allah. Jadi kita akan berehat seketika, kita sambung lagi penjelasannya selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bersama dalam program Muqaddimah di TV9. Para penonton sekalian, perbincangan kita pada pagi ini iaitulah tentang lambaian Kaabah. Apakah persiapan kita untuk ke sana? Persiapan yang seterusnya yang mesti kita ingat selepas kita niat kita ikhlas, harta kita halal, dan persiapan fizikal juga penting dari sudut kesihatan. Jadi bagi orang yang, karena di sana kita akan berjalan jauh jaraknya, di antara Sa'i dengan Marwah, Safa dengan Marwah pun jauh. Di antara tempat melontar khususnya, di antara perkhemahan orang Malaysia di Muaisim dengan Jamarat, dengan tempat melontar itu lebih kurang dekat hampir 3 km mungkin. Jauh. Dan tambah sekarang ini pula, Mekah dalam pembangunan yang ada hari ini, sudah banyak bangunan-bangunan yang dekat dengan Masjid Haram telah diruntuhkan untuk diperluaskan kawasan Masjidil Haram. Perkara yang keempat yang mesti kita kena ingat persiapan kita, iaitulah tentang persiapan dari sudut ilmu. Kata ulama, beramal dengan tidak ada ilmu, amalnya tidak jadi.
Berilmu dengan tidak beramal juga ilmu yang tidak bermanfaat. Karena apabila kita nak beramal, kita mesti ada dua perkara dalam perkara ini yang telah digariskan oleh ulama. Yang pertama dipanggil al-ikhlas wal mutaba'ah. Dalam setiap amalan kita mesti ada dua perkara. Yang pertama sekali ikhlas pada Allah amalan tersebut. Yang kedua al-mutaba'ah. Apa makna mutaba'ah? Mutaba'ah ni maksudnya mengikut apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena tidak ada manusia yang punya authority untuk menjelaskan halal dan haram yang sudah jelas nasnya yang ada dalam Quran dan hadis kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman kita ini Rasulullah sudah wafat, maka para alim ulama menggali dua sumber asal ini dan mereka menggunakan ijtihad berdasar kepada nas umum yang ada pada mereka. Jadi karena itulah kadang-kadang kita rasa pandang lekeh, oh tak apa, saya pergi sana saya ikut orang je. Itu yang kita nampak bila sampai di sana orang pegang dinding, kita pegang juga. Ada sebahagian jemaah saya lihat di sana, dia pergi pegang setiap batang tiang yang ada di Masjid Nabawi atau Masjid Mekah, pegang setiap tiang dia pegang. Kalau macam orang kampung kita ni macam pergi menoreh lah, setiap batang dia pergi. Ikut siapa? Ikut orang lain buat. Sampai dekat Kaabah pula bila nak tawaf, angkat tangan ni, bertabik-tabik dekat Kaabah. Bukan macam tu, dia ada dia cara dia, sifat dia yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dalam sudut bacaan. Selain daripada perbuatan, kita juga perlu kepada bacaan yang ada. Kita tidak semestinya terikat dengan bacaan yang ada dalam buku-buku yang disebarkan, yang dijual. Ini bacaan umrah, bacaan tawaf kali round yang pertama, round yang kedua. Itu tidak. Itu sebagai satu pedoman, panduan saja. Tapi kita bukan mesti terikat dengan perkara yang tersebut. Kerana dalam buku ini terhad perkara yang diminta secara umum sahaja. Tetapi kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, ada perkara lain yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada anak, kita nak minta anak yang saleh. Kalau kita ada isteri, nak minta isteri kita jadi baik, tutup auratnya dan sebagainya. Tapi kalau kita yang orang muda pula yang pergi, yang belum bersuami, yang belum beristeri, nak minta pula suami yang saleh. Kalau yang lelaki pula minta isteri. Maknanya setiap orang yang ahli perniagaan nak minta projek-projek dia yang sepatutnya. Orang ahli apa saja nak minta. Jadi dalam buku ni tak tulis. Kalau buku nak tulis setiap permohonan, orang nak, susahlah dia nanti macam mana. Ini kita kena tulis di buku doa ni, doa untuk orang korporat ke Mekah. Kerana doa dia ni khusus untuk projek. Ini doa untuk ahli-ahli. Jadi susah. Jadi dalam doa itu hanya dibekalkan dengan bacaan setakat umum sahaja. Keampunan secara umumnya, maka kita sendiri. Sebagai persiapan kita ini, dengan ilmu yang kita ada, kita kena buat persiapan yang baik untuk kita sampai ke sana dan kita dapat melakukannya dengan perbuatan yang baik. Para penonton sekalian, saya ingat satu cerita yang dicerita oleh guru-guru kita. Dia kata ada orang tu, dia pergi ke Mekah, dia tak belajar doa. Dia tengok je, dia baik buat. Jadi bila sampai dekat Kaabah, dia baca doa, Allahumma inni, Allahumma la tada'li zamban. Dalam buku doa, Allahumma la tada'li zamban. Tapi dalam dia pergi baca Allahumma la tada'li zanaban. Itu makna sudah lari. Jauh sekali makna dia. Kalau zamban, makna dosa. Kalau zanaban, makna ekor. Jadi orang Arab yang duduk sebelah dia, bila dia dengar orang ni baca doa Allahumma la tada'li zanaban, Arab tu tolong jawab, illa qata'tah, kecuali engkau potongkan ekor dia tu. Ini mungkin cerita ni cerita lucu, tapi kalau kita salah baca, lari makna dia. Makna dia akan lari. Jadi apa yang dapat kita simpulkan para penonton sekalian pada pagi yang mulia ini, iaitulah tentang lambaian Kaabah itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Taala telah memperwajibkan orang yang mampu pergi ke Mekah. Jadi kita sudah tahu bila kita sampai di sana, sebelum kita sampai di sana kita mesti membuat persiapan yang cukup. Persiapan yang cukup yang dimaksudkan di sini iaitulah persiapan dari sudut ilmu pengetahuan. Tuan-tuan ambillah masa yang sesuai untuk kita pergi kursus. Kalau tak sempat nak pergi kursus kerana kesibukan kita, kerana masa yang dianjurkan tidak sesuai, kita cari lagi para pendakwa, ustaz-ustaz yang berpengalaman dalam perkara ini.
Bukan semua ustaz boleh mengajar. Ada ustaz yang tak pernah pergi haji pun. Jadi kalau kita ajak pergi, dia boleh teori saja. Haji ni bukan teori. Dia berkait dengan perkara yang amali dengan tempat tersebut. Macam mana nak melontar, macam mana yang nak mabit, nak wukuf di bagaimana nak tawaf. Pasal tu ada pernah dicerita dalam kitab-kitab sejarah. Ada orang pergi haji, orang besar, ulama dia, tapi dia silap. Dia pergi tawaf, dia mula di sebelah Hajar Aswad ke Rukun Yamani. Mana terbalik dia tawaf. Budak-budak di Mekah kata, "Syekh, salah itu." Itu maksudnya pentingnya betapa kita membuat persiapan yang rapi sebelum kita pergi ke sana. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kerana bersama dalam program Muqaddimah. Kita bertemu lagi di lain masa dan waktu, insya-Allah. Assalamualaikum.